وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah doakan semua dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Malam ni sama perbincangan kita dalam surah Yasin. Insya-Allah kita nak mula dengan nak membaca ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30 insya-Allah pada halaman 442. Ayat tak ada lagi, tak apa. Saya baca. Ayat 28 hingga ayat yang ke-30 insya-Allah, halaman 442 surah Yasin, surah yang ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka. Dan kami tidak perlu kami menurunkannya. Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat. Maka dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi. Tak hidup lagi. Ya saya. Boleh Ustaz kuatkan sound Ustaz sikit tak? Memang perlahan. Jangan. Perlahan Ustaz. Yang saya peliknya, kelas ni je yang perlahan. Okey je Ustaz. Saya dengar perlahan je. Saya dengar elok je. Okay. Sekarang bagaimana? Okey Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Saya kuatkan mikrofon punya volume. Hari ni ayat 20. Okey, sekarang bagaimana? Ni kuat ke? Okey ke? Kuat tu. Boleh Okey, ni terlebih kuat Okey, sedang elok. Siapa yang kuat nanti boleh slowkan dia punya sendiri. Saya punya ni saya buat dia lebih kuat daripada biasa. Takkan rakaman dia slow. Baik. Ayat 28 ayat 30. Ayat ke-30 terjemahan ayat 28 sampai 32 kan? 28 hingga 30 dulu awal ni. Okey. Ayat 30 terjemahan, sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Baik. Sebelum ini kita telah melihat pada ayat yang ke 25, 26 dan juga 27, iaitulah di mana lelaki dari hujung kota itu dibunuh oleh penduduk bandar setelah dia menasihati mereka. Dan itu antara cabaran yang dihadapi dalam nak menyampaikan sesuatu
nak menegur, nak beri nasihat, itulah cabaran yang akan dihadapi. Sama ada dibunuh secara fizikal ataupun akan dibunuh secara apa? Secara bukan fizikal. Kan? Bagaimana? Kan kalau orang yang duk bagi nasihat, duk tegur, duk apa, itu tak boleh, ni tak boleh, kadang-kadang apa jadi pada dia? Kena buang kerja. Kan? Kena tukar department. Betul tak? So itu antara cabaran yang dihadapi bila seseorang itu nak melakukan sesuatu yang betul. Baik itu di antara doa Nabi SAW yang kita selalu bacakan di awal kelas kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada aku apa yang benar itu benar, dan rezekikanlah aku untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada aku apa yang batil itu batil, dan rezekikanlah aku untuk menjauhinya. Ini doa Nabi SAW. Jadi cabaran untuk orang yang dia nak tegur, nak nasihat, nak memperbaiki ahli keluarga, kan, ataupun masyarakat, kadang ahli keluarga pun cabarannya sama juga yang dihadapi, kan. Dibuang keluarga, ataupun orang tu lari, kan, kadang anak tak suka kita tegur, anak tu pun lari keluar daripada rumah. So itu cabarannya. Kemudian Allah berikanlah ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut, kerana dalam agama konsepnya ialah al-jaza min jinsil amal. Sesuatu balasan itu diberikan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang buat amal yang soleh, maka itu untuk diri dia. Wa man asaa fa alaiha. Siapa yang buat buruk, maka itu juga untuk diri itu yang dia akan dapat. Falamma zaghu asaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling daripada Allah, Allah pun berpaling daripada mereka. Allah palingkan mereka punya hati. Maka apa yang kita buat, itu yang nanti kita akan dapat. Maka lelaki itu mengorbankan diri dia untuk kebaikan orang lain, untuk menyampaikan agama, untuk membela Rasul yang diutus. Maka ganjaran untuknya yang Allah berikan adalah syurga. Kan, tetapi kita terlihat bila lelaki ini masuk syurga, perkara pertama yang dia katakan ialah betapa dia ingat dekat penduduk bandar yang telah bunuh dia. Bukan penduduk bandar yang kawan-kawan dia dekat dunia dulu dia ingat, tak, dia ingat penduduk bandar yang dah bunuh dia tu. Dia bukan kata kalaulah keluarga aku ke, kawan-kawan aku ke dapatlah masuk sekali aku, tak. Dia bukan ingat, bukan sebut yang tu. Dia sebut orang yang duk aniaya dia tu, orang yang sabotaj dia. Itu yang dia first kali ingat. Dia memang tak ada pun nak menikmati syurga itu dulu. Yang itu dia, kita katakan sebelum ini, kasih sayang yang sebenar, kecintaan yang sebenar. Allah kurniakan kepada dia keampunan, dan Allah angkat dia, Allah muliakan dia daripada orang-orang yang lain. Kenapa? Kerana berkat keimanan dia kepada Allah, dan juga dia berusaha untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Dan sebab itu Nabi SAW kedudukannya itu tinggi. Para rasul, para nabi, kedudukan mereka adalah tinggi. Kenapa? Kerana tugas mereka adalah berdakwah. So orang yang downline dia semua itu akan dapat kepada mereka. Ayat ke-28. Sikit. Ayat 28, 29, 30, Allah bercerita tentang apa? Kesudahan penduduk bandar. Tapi Allah dah cerita tentang lelaki itu, Allah cerita pula tentang penduduk bandar. Allah beritahu apakah yang terjadi kepada mereka setelah mereka membunuh lelaki tersebut. Allah berfirman, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan dalam ayat ini bahawa jika ada
Allah punya geng, Allah punya ahli, Allah punya grup di atas muka bumi yang dizalimi. Maka Allah kata Allah tak perlu pun kepada sesiapa untuk nak membela dia. Kerana lelaki tersebut, dia adalah apa? Orang yang soleh, dan orang yang baik, orang yang soleh, mereka adalah apa? Mereka adalah wali Allah. Dan Allah kata, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Inna waliyallahu alladhina amanu. Sesungguhnya Allah, dia adalah wakil, wali, pelindung kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Maka lelaki ini adalah lelaki yang beriman. Dan ini yang saya masukkan dengan wali itu adalah yang Al-Quran masukkan, iaitu orang yang beriman dan dia beramal soleh, kan, dan dia bimbang tentang keadaan orang lain. Ini saya bukan cerita tentang wali yang berjalan atas air ke, dia terbang ke, bukan wali yang itulah. Kan, bukan. Itu semua banyaknya dalam masyarakat kita lah, perkara-perkara yang begitu, kan. Kerana masyarakat kita suka tengok benda yang begitu, dia percaya. Yang macam sekarang antaranya dekat TikTok tengah famous, kan, ada seorang dipanggil dia ustaz lah, ustaz yang merawat, yang meruqyah, dan ustaz yang mengamalkan tasawuf, kan. Antara video baru dia, dia nak buka durian, dia tumbuk durian. Bayangkan nak buka durian, dia tumbuk durian sampai terbuka sikit, kan. Lepas tu dia buka, kan. Oh, tengok hebat lah, kan. Kemudian orang tengok balik video tu, betul-betul rupanya bahagian yang ditumbuk tu dah lepeh dah. Dia dah lepeh dah, siap. Bukan warna hijau, dah warna putih dah. Maksudnya dia dah ratakan dulu, lepas tu barulah dia ditumbuk, kan. Dalam video yang lain ustaz tu juga dia buat apa? Dia ajar antara amalan sufi ni dia mengawal roh. Dia mengawal roh. So dia tunjuklah dia tin, dia tarik tin tu. Dengan guna kuasa dia lah, dia tarik tin tu bergerak sendiri tanpa dia pegang. Dan perkara begini dekat Indonesia sangat-sangat banyak lah, kan. Kalau kita cari dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, boleh cari pesulap merah. Cari pesulap merah, nanti keluarlah dia dengan antaranya pembongkaran yang terbesar sebelum ini adalah dengan seorang yang nama dia Gus Samsudin. Dia tunjukkanlah semua yang dia buat itu tipu, dia tikam lah, dia curah minyak panas menggelegak, semua dibongkarkan. Itu adalah bentuk penipuan lagi hebat daripada apa yang orang Malaysia buat. Maka bukan itu yang saya masukkan dengan wali, tapi apa yang kita masukkan ialah apa yang Al-Quran sebutkan. Dan Al-Quran menyebutkan wali adalah siapa? Allah sebut inna waliyallahu alladhina amanu. Sesungguhnya Allah, dia adalah wali kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Dan Allah nyatakan apakah ada ciri-ciri wali yang Allah masukkan dalam Al-Quran. Dan nak menjadi wali, kan, kita semua boleh menjadi. Tak mesti kita ni ada satu kena jadi ulama dulu, ataupun kena tahu bahasa Arab dulu, kena ada background agama baru boleh jadi wali Allah. Tak, setiap daripada kita boleh menjadi wali Allah. Dia tak susah Allah letakkan. Dia bukanlah tak susah, kan, dia panjanglah proses yang kena buat itu, tapi dia bukan perkara yang mustahil untuk dicapai oleh manusia biasa. Dia bukan perkara yang mustahil. Kalau kita kata macam aku ni dengan wali itu macam jauh penuh. Sebenarnya tak, kan. Al-Quran meletakkan ciri-ciri untuk menjadi wali Allah. Maka Allah kata, apabila wali Allah ataupun orang yang beriman, beramal soleh, ahli Allah, kumpulan Allah, yang mereka itu dizalimi di atas muka bumi, maka Allah kata Allah akan membela mereka, dan Allah tidak memerlukan sesiapa pun, hatta malaikat, untuk nak membalas apa yang mereka telah lakukan. Tak perlu.
Allah sebutkan pada ayat ini, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah hari mati sebarang pasukan tentera dari langit, tak perlu pun. Dan tidak perlu kami menurunkannya, Allah tak perlukan turunkan apa-apa pun. Ya. Ia hanyalah apa? Satu bukan saya nak kata arahan, kan? Kerana kalau dalam surah Yasin ini disebut innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya tak lain Allah Azza wa Jalla apabila dia menginginkan sesuatu, nak mengarahkan sesuatu, hanya akan berkata kun, jadilah, maka benda itu akan jadi. Dan sebenarnya Allah Azza wa Jalla tidak perlukan pun kepada perkataan kun, itu tak perlu. Allah tak perlu sebut pun kun, tak perlu. Itu hanya apa? Nak menceritakan kita betapa mudahnya Allah nak menjalankan sesuatu itu. Dia tak bukan macam manusia nak kena baca mentera tu baru jadi. Kan tak baca mentera tu nian inso mata kaji, kan pintu pun tak terbuka. Kalau baca baru pintu terbuka. Kalau tak baca dia tak terbuka. Tapi Allah Azza wa Jalla tak perlukan kepada perkataan kun untuk menjadikan sesuatu. Maka Allah nak mengajarkan pada ayat ini, Allah nak menunjukkan kekuasaan dia kepada manusia. Dan apa yang terjadi kepada kaum ini dan juga umat-umat sebelum ini yang Allah telah binasakan. Allah nak remind balik kita. Memanglah kita dengar mereka itu, apa yang jadi pada mereka? Mereka dibinasakan dengan ribut, dengan angin. Mereka dibinasakan dengan batu, kan, yang dibawa oleh tayran ababil, dibawa batu daripada neraka. Mereka dibinasakan dengan diterbalikkan bumi. Mereka dibinasakan dengan hujan, dibinasakan dengan banjir. Memang itu yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Tetapi Allah nak beritahu dalam ayat ini, semua tu Allah tak perlukan pun untuk nak memusnahkan sesuatu kaum itu. Allah tak perlukan gerombolan malaikat untuk nak bantu Allah, kan, seperti mana yang terjadi dalam beberapa siri peperangan Nabi SAW, kan, Allah hantar malaikat untuk bantu. Maka Allah kata dalam ayat ini, Allah tak perlukan kepada satu pasukan tentera daripada langit nak membalas apa yang telah dilakukan, dan wama kunna munzilin, dan kami tak perlu pun menurunkan apa-apa. Sebutkan pada ayat yang ke-29, kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat. Maka dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi, tidak hidup lagi. Sebutkan dalam ini, in kanat illa sayhatan wahidatan. Sayhah ini yang diterjemahkan dengan pekikan. Berapa banyak? Wahidah, satu je. Tak payah banyak-banyak. Hanya dengan satu sahaja pekikan. Fa'idhahum khamidun. Maka dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi. Khamidun, sunyi sepi. Tak ada respon. Hanya dengan satu pekikan sahaja. Baik. Ayat 29 ini Allah menjelaskan apa yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-28. Allah kata, Allah tak perlukan kepada satu pasukan yang banyak untuk nak memusnahkan sesuatu kaum. Kerana kalau kita lihat dalam ayat yang lain dalam surah Al-Anfal, Allah sebutkan pada ayat yang ke-123 surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 123. Alamak, dalam mushaf saya tak ada pula. Macam mana dia boleh tak ada? 186. Al-Anfal, Ustaz. Al-Anfal tak ada 123. Al-Anfal pula, patutlah tak ada. Sebentar. Ali Imran Al-Anfal pula. Minta maaf. Tak apa. Surah Ali Imran ayat 123. Itulah, sendiri salahkan orang, kan.
Surat 66. Surat 66. Saya bacakan sahaja ayat mula pada ayat yang ke-123. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ayat 124, ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka yang musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. So ramai tak yang malaikat yang Allah hantar untuk tolong? Ramai. 3,000, lepas tu Allah tambah lagi berapa? Tambah lagi 5,000 untuk nak tolong dalam situasi ini. Maka mungkin ada yang beranggapan bahawa betapa hebatnya musuh ketika itu dalam peperangan Badar itu, yang mana sampai kena ada 8,000 malaikat nak kena turun tolong orang Islam ketika tu. So mungkin orang rasa macam Allah, tak cukup power lah kan, sebab kena hantar malaikat sampai 8,000, banyak lah tu. Dan kalau power, hantar malaikat 10 malaikat dah cukup dah, kalau hebat lah kan. Tapi sampai 8,000 hantar. Maka Allah nak betulkan balik mindset itu. Pada ayat yang ke-28 ini Allah kata Allah tak perlu pun hantar. Sesudah kematian lelaki itu, kami tak perlu pun hantar satu pasukan tentera daripada langit, dan kami memang tak perlu pun menurunkan pasukan tersebut. Yang diperlukan hanyalah satu pekikan saja yang dahsyat. Hanya satu saja, jeritan. Siapa jeritan itu datang daripada siapa? Malaikat Jibril. Israfil. Right. Yang Sangkakala ditugaskan daripada tiupan sangkakala. untuk meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Tetapi pada ayat ini yang melakukan pekikan itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Oh, lain pula. Malaikat Jibril. Jadi daripada ayat ini, daripada kisah ini, kita baca daripada tafsir, maka kita tahu malaikat Jibril dia dah ada dua. Dia apa? Menurunkan wahyu kan? Dan dia juga ada ketika yang apa? Dia itu menurunkan azab ataupun bala juga. Dia Allah gunakan juga untuk menurunkan azab ataupun bala. Maka malaikat ya, dekat sini tak tahu pula siapa yang meniupnya. memang tak disebutkan. Kerana memang Allah tak nak mention pun, bukan itu point yang Allah nak bawakan. Yang Allah bawakan ialah Allah tak perlu satu pasukan tentera, Allah hanya perlu satu saja suara jeritan yang kuat, itu je. Allah tak sebut siapa, kerana Allah nak kita fokus kepada suara jeritan tu je. Satu je benda yang Allah perlukan. Bukanlah Allah perlukan satu sahaja perkara yang cukup nak memusnahkan. Tak perlu sampai satu pasukan tentera ataupun 8,000 malaikat nak kena turun, tak perlu. Cukup hanya dengan satu sahaja jeritan yang memusnahkan kaum tersebut. Dan dalam tafsir menyebutkan ia diamanahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Maka sebab itu orang-orang Yahudi mereka tak suka kepada malaikat Jibril. Mereka tidak suka kepada malaikat Jibril. Kerana malaikat Jibril juga dia itu ditugaskan oleh Allah untuk menghantar bala. So dia tak suka sebab dia orang kan antara kumpulan yang engkar kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Maka sebab itu kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah
Surah yang kedua ayat ke-97. Ayat 97 dan juga ayat yang ke-98. Muka surat 15. Muka surat 15, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 97 dan ayat yang ke-98. Ajaya ada dah ke? Ada Ustaz. Alhamdulillah, Masuk. ahlan wa sahlan. Dari mana ni Ajaya? Dari KL ke? Lambat. Langkawi Ustaz. Langkawi. Tanya dia kenapa tak masuk. Baru dia masuk Saya masuk lama dah. Tak ada nampak pun. Ada. Haji. Baru sekarang baru nampak. Itu. Saya masuk masa ada orang tanya, Ustaz tak masuk lagi ke? Saya dah. Dia wali-wali Allah dia tersembunyi. Masya Allah. Itu aja. Ayat 97 ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه Ustaz berhenti situ tadi ya? مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين. Terjemahan. (97) Ustaz ya? Betul. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Baik. Dua ayat ini Allah cerita tentang, Allah menyatakan tentang adanya orang yang memusuhi Jibril. Kenapa? Kerana Jibril itu telah menurunkan Al-Quran yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang terdahulu. Maka antara yang memusuhi malaikat Jibril adalah Yahudi. Kerana dengan adanya malaikat Jibril ini, mereka kata bahawa Quran itu turun. So, bila Quran itu turun, kitab-kitab mereka tidak lagi digunakan. Syariat agama mereka telah terbatal. So dia kata punca daripada malaikat Jibril lah ni. Kan, kalau malaikat Jibril tak turunkan, kitab kita masih lagi sah, syariat kita masih lagi sah. Dan mereka juga dan mereka juga iaitu Yahudi memusuhi Jibril adalah kerana malaikat Jibril juga ditugaskan untuk menurunkan azab. Maka
Sebab itu dia memusuhi kerana mereka bimbang nanti mereka akan ditimpakan azab yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kesimpulannya kalau dah memang tak suka, so apa orang tu buat apa memang dia tak sukalah kan. Dan Allah turun sebutkan pada ayat ke-98, Allah membela siapa yang dia memusuhi Allah, malaikat, para rasul Jibril dan Mikail, maka Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang engkar. Maka Haji Zainun sebutkan ini macam kaum Ad atau kaum Samud ke Ustaz? Ya betul. Ini adalah seperti kaum Ad yang Allah sebutkan dan juga seperti kaum Samud kan Allah sebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Dan antara tempat yang ringkas yang Allah sebutkan adalah pada surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69. Saya bacakan sahaja. Ustaz, sebelum tu nak tanya, yang dalam surah Yasin ni tak ada kena-mena dengan kaum tu kan? Dua tu kan, kaum lain ke? Betul. Tak Betul. ada kena-mena kan? Tak ada kena-mengena. Dia lain kaum kan? Lain kaum, betul. Lain kaum. Tapi tak Cuma, disebutkan ya? ya? Tapi tak disebutkan ya? Maksudnya? Tak ada disebutkan dalam Al-Quran kaum apa nama dia? Nama kaum tu tak disebutkan. Nama kaum lelaki ini tak disebutkan. Nama kaumnya apa? Bandarnya pun tak disebutkan. Dia cuma sebut Madinah sahaja. Tapi ataupun Korea. realitinya Jibril dah tiup lah tu. Atau belum? Nampak macam belum ke? Waktu bila? Taklah sekarang ni ayat yang 28 sampai 32 Tak tu. tak tiup. Realitinya belum tiup lagi lah kan? Jibril telah tiup pada waktu itulah. Oh, dia tiup dah? Dah tiup dah. Dah tiup dah. Dah tiup dah. Sebab itu perkataan dia tadi, nanti kita akan balik ke saya tengok sekejap. Perkataannya ialah tadi in kanat. Lepas tu ni kita guna ada madi ke situ? Betul. Ta sukun di akhir perkataan. Ini adalah fi'il madi. So malaikat Jibril dah pun bukan meniup, dia menjerit, pekikan satu jeritan. Sayha tu satu jeritan. So malaikat Jibril dah buat dah pun, maka sebab itu Allah sebutkan dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi, tak hidup lagi. Dan ini terjadi kepada kaum tu sahajalah dan di bandar itu sahaja. Walaupun pekikan itu kuat tetapi dia hanya didengari oleh bandar itu sahaja. Luar daripada itu dia tidak didengari hingga tak bagi kesanlah kepada orang yang kampung lain ataupun negeri lain. Dia tak terkesan. Hanya pada negeri itu sahaja. Dan bentuk azabnya itu lebih kurang macam yang dikenakan kepada kaum Ad dan dan juga kaum Samud. Kalau sebutkan pada surah Al-Haqqah ni ayat 5, maka masing-masing menerima azab dunianya. Adapun kaum Samud iaitu kaum Nabi Saleh, mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Adapun kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang yang melampau kencangnya, yang diarahkan menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Di sini ada angin, dan dalam ayat lain cerita juga dia juga dikenakan dengan satu pekikan ataupun jeritan yang sangat kuat sama. Bayangkan dengan jeritan itu, kita kalau jeritan yang kuat akan apa? Pecah gendang telinga je, kan? Berdarah kan? Pecah gendang telinga saya tak pasti efek dia boleh buat sampai mati ke? Siapa ada maklumat tentang itu? Saya tak pasti tentang tu. Kalau pecah gendang telinga adakah mati ataupun tidak? Pecah otak agak. Kalau takat gegendang aja tak ada Ustaz. Tak ada kan? Tapi kalau dalam lagi tu mungkin lah. Kalau cakap gendang tak. Baik. Kalau gendang hanya pekak sahaja. Hanya pekak saja. Jadi kita tahu bunyi yang kuat akan memecahkan gendang telinga, dan kalau gendang telinga pecah, itu orang tu akan pekak je lah. Dia tidak mati. Maknanya
Pekikan malaikat Jibril adalah bukan saja memecahkan penggendang telinga, kan, Menghancurkan. boleh sampai menghancurkan apa yang ada dalam badan hanya dengan bunyi. Kira tak kira lah bunyi tu kan. Dalam Boleh Quran kan ada cerita yang Ya. pekikan tu boleh memecahkan gunung-gunung semua kan. Betul. Masa kaum Ad tu kan pecah dia punya bangunan sebab pekikan. Betul. So benda yang kita tak nampak, kan, kita nak memang tak boleh nak menzahirkan bunyi. Pergerakan itu kita tak nampak, alih-alih je kita boleh dengar. Tetapi dengan benda itu boleh menghancurkan manusia, bukan saja manusia, kan, bangunan boleh hancur, gunung pun boleh hancur hanya dengan bunyi. So kita tak boleh nak bayangkan, kita nak buat eksperimen sekuat itu pun tak boleh nak buat, kan, kuat bunyi. Boleh Ustaz, bunyi ada buat eksperimen sound vibration boleh pecahkan benda-benda. benda yang paling besar yang kaca, Frekuensi macam cukup kaca ya tinggi. kot. Macam kaca tu Batu-batu pernah semua tengok. boleh pecah. batu-batu. Oh, dia buat kat yang eksperimen dengan batu-batu. Ya. Baik. So betapa bunyi perkara yang mungkin kita rasa tak ada apa benda, kan, tetapi dia boleh menghancurkan. Dan sebenarnya bunyi ini bagi manfaat tak untuk kita? Banyak manfaat, kan. Sekarang ni boleh dengar bercakap sebab apa? Ada bunyi. Kalau ada sesuatu bahaya yang nak datang, kadang kita boleh dengar bunyi tu, kan. Bunyi orang horn ke, bunyi kereta ke, boleh dengar bunyi. So bunyi dia memberi manfaat yang banyak, dan dalam masa yang sama itu juga boleh menjadi sebab kehancuran seseorang itu. Dan begitulah dalam banyak perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Allah telah sebutkan sebelum ini pada kaum pada umat yang terdahulu, yang mana mereka bergembira apabila melihat awan yang mengandungi hujan, awan hitam yang datang, mereka gembira kerana mereka merasakan itu dia awan yang membawa hujan yang mereka nanti-nantikan. Dan akhirnya yang sampai kepada mereka adalah hujan yang lebat, ribut, taufan yang menghancurkan mereka. Begitu juga yang terjadi kepada Qarun, harta yang Allah berikan kepada dia yang banyak, dan dia merasakan itu adalah nikmat, akhirnya perkara itu yang menghancurkan dia. Maka perkara yang ada pada diri kita yang sekarang ini kita merasakan dia adalah satu nikmat, satu pemberian, satu kebaikan. Kita kena berhati-hati dalam menggunakannya, kerana dia akan satu hari nanti akan apa? Boleh backfire kita. Hatta ilmu yang kita ada, walaupun dia adalah ilmu agama, dia nanti akan jadi apa? Akan boleh backfire balik kita dengan ilmu yang kita ada. Nanti di akhirat, bila semua itu nanti ditanya kembali apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah kita ketahui daripada ilmu agama. Walaupun mungkin orang itu menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka itu kebaikan yang besar untuk dia. Tapi nanti di akhirat, dengan Quran itu boleh menjadi penyebab dia ataupun seseorang itu dihumbankan ke dalam neraka. Kebaikan yang ada pada kita hari ini, kita nak apa? Kita nak pairkan dia, kan. Kalau dalam bahasa Indonesia lengket, kan. Saya tak tahu kenapa bahasa Indonesia yang keluar. Bahasa Melayu keluar. Lekat, kan. Bahasa Indonesia lengket, kan. Dia lekat, kan. Apa yang kita ada, nikmat yang kita ada, kita kena lekatkan dia dengan doa sentiasa, agar ia adalah kebaikan, benar-benar kebaikan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Maka kaum ini dimusnahkan dengan satu saja pekikan, dengan serta-merta mereka itu sunyi, sepi, tak hidup lagi. Khamidun, menjadi sesuatu yang tidak bergerak. Ikan kalau dia mati pun dia akan apa? Dia akan menggelepar dulu, kan. Manusia kalau dicabut nyawa pun dia akan ada pergerakan akhir dia. Ini dengar je pekikan tu terus senyap dah, terus tak bergerak langsung. Terus tidak bergerak.
Kenapa Allah bawakan tentang, dalam terjemahan yang kita letakkan, semuanya sunyi sepi? Kenapa diceritakan tentang sunyi sepi? Kenapa diceritakan tentang sunyi sepi? Keadaan yang tak ada dengar apa-apa kan? Kenapa Allah bawakan bentuk azab kepada mereka itu adalah keadaan mereka di akhirnya adalah apa? Sunyi sepi. Kenapa? Antaranya ialah kerana Seolah-olah tak pernah wujud. seolah tak pernah wujud. Itu akibat selepas itu. Dia jadi sunyi sepi sebab apa? Sebab sebelum itu Allah telah utuskan kepada mereka apa dia? Rasul. Tak cukup dua. Allah tambah seorang. Kan? Ayat-ayat sebelum ini. So bila Rasul itu datang, apa yang penduduk kampung tu buat? Penduduk bandar tu buat? Apa? Paling tak tahu. Tak tahu, berpaling. Baik, buat tak tahu dan berpaling, ada tak lagi yang lain? Mengejek-ngejek. Mengejek-ngejek. Ayat 14, ayat 15, ayat 16 tentang kisah-kisah apabila Rasul berdakwah. Apa yang mereka buat? Fakadzabuhuma, dia mendustakan dua orang Rasul itu. Lalu Allah tambah dengan ketiga. Kemudian mendustakan tu dengan dia apa? Dia tak percaya. Dia kata, ya je kau ni kan. Ayat 15, qalu ma antum illa basyarum misluna. Penduduk bandar itu menjawab, kamu tidaklah hanyalah seperti kami juga. Dan Tuhan Ar-Rahman tak pernah menurunkan sesuatu apa pun tentang agama yang kau bawa ni. Engkau adalah apa? Pendusta. Baik. Ayat ke-18. Setelah Rasul itu menjawab, ayat 18, qalu inna tatayyarna bikum. Penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. So, Allah bawakan apa? Allah bawakan dialog. Kan? Penduduk bandar itu respon kepada Rasul yang diutus. Baik. Bila respon, qalu, mereka menjawab. Itu dengan apa? Dengan perkataan yang keluar daripada mulut kan. So Ya, kalau kita tengok contohnya lah kan dalam parlimen, seorang cakap, seorang yang bangkang. Yang membangkang tu dia cakap perlahan ke dia cakap kuat? Berbalai-balai tu cakap suara perlahan ke kuat? Suara kuat kan? Sepekik yang boleh, betul tak? Betul. Sebab nak membalai hujah, nak menjawab. Sebab itu akhirnya bila dia mati, kan, azab diberikan. Kau nak menjawab sangat kan? Kau nak suara tinggi sangat kan? Allah bagi azab dengan suara yang paling tinggi. Lepas itu apa jadi? Senyap sunyi. Senyap sunyi. Tak ada bunyi apa dah. Tak boleh nak berbunyi dah. Kenapa? Sebab dulu kat dunia bising sangat. So Allah bagi azab dia sunyi sepi. Tak boleh nak cakap apa dah. Sebab itu azab itu Allah bawakan sesuai dengan perangai dia ketika di dunia. Ustaz nak tanya. Mestilah kan? Dalam Yasin ni tak cerita Rasul yang mana ya? Tak bagi nama ya? Tak bagi nama. Tak sebut. Tak disebutkan. Daripada permulaan cerita tentang kisah ini tak disebutkan, hanya disebutkan pertama qaryah. Nama tempat tak disebut, nama Rasul yang diutus itu pun tidak disebut. Nama kaum ataupun penduduk bandar itu pun tidak disebut. Nama lelaki yang datang daripada hujung kota itu juga tidak disebut. Empat perkara ni tidak disebut. Dan sekarang ni kita lalu orang yang mengeluarkan satu pekikan itu juga tidak disebut. Kenapa tak disebut semua ni? Kenapa tak disebut? Yang lain kongsikan, silakan. Tak penting Ustaz. Apa nak disampaikan tu penting. Tak berkeperluan. Kerana Allah nak suruh, silakan. Saya rasa surah Yasin ni memang terawal yang Allah turunkan kan. Maknanya sebelum Nabi ke ayat surah Yasin dah ada kan? Sebelum apa? Belum Nabi Muhammad lagi surah Yasin ni dah ada kan? Belum lagi.
Surah ini turun hari itu kita bincangkan pada tahun ke-10 kenabian. Ada satu saya baca antara surah yang paling saya kena check balik semula. Dia adalah surah yang paling awal. Tak Oh, baru. okey. Itulah rasanya ni bukan time Nabi Muhammad lah ni. Rasanya lah. Okey, tentang kisah ini memang bukan waktu time Nabi Muhammad lah. Rasul-rasul lain. Betul, sebab betul. Tu Allah bagi perumpamaan. Sebab Nabi Muhammad turun dengan Al-Quran, baru Al-Quran sampai kan. Betul. Surah Saya Yasin. tanya, Silakan. saya tanya sebab saya mencari cerita-cerita Nabi, 25 Nabi yang disebut dalam Quran. Faham. Saya ikut history, mengikut urutan Baik, faham. Nabi itu. Betul. Baik. Pertama, secara umumnya surah Yasin ini diturunkan pada tahun ke-10 kenabian. Waktu hujung-hujung dah yang Nabi nak berhijrah ke Madinah. Yang kedua, kisah yang berlaku ini dia adalah kisah umat yang terdahulu yang tidak disebutkan bila umat ini tak disebutkan. Dan dalam Al-Quran ada pada beberapa tempat yang Allah tak sebutkan maklumat, yang Allah hanya sebutkan mungkin orang ataupun utusan ataupun negeri. Allah hanya sebutkan itu saja, Allah tak sebutkan tempat. Sedangkan dalam Quran banyak aja Allah sebut nama Nabi, nama Rasul, nama kaum, nama tempat, banyak Allah sebutkan. Tapi ada pada sebahagian tempat Allah tak sebutkan. Dan pada bahagian-bahagian yang Allah tak sebutkan ini, antara perkara ataupun pengajarannya ialah Allah nak kita Allah nak menyibukkan kita dengan plot cerita instead of tempat ataupun orang yang ada dalam cerita tu. Sebab kisah ni hanya datang sekali je kan. Kalau contoh kisah Nabi Musa, kaum Ad, kaum Thamud, so kisah itu datang beberapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran kan. So Allah sebutkanlah nama dia supaya kita boleh nanti gabungkan, nak tengok, nak campurkan plot ni dengan plot ni sebelum ke plot ni selepas ke, nak susun. Tapi untuk kisah yang selalunya hanya sekali saja Allah sebut, selalunya Allah tak mention maklumat yang penuh tentang cerita itu. Allah sebutkan hanya orang, Rasul ataupun bandar ataupun negeri saja, Allah tak sebutkan nama. Maka kerana di awal perbincangan sebelum ini kita sebutkan bahawa kerana Allah nak sibukkan kita dengan cerita ini, Allah tak nak kita fikir tentang siapakah lelaki itu, kerana dia boleh jadi sesiapa sahaja kan. Kerana Allah nak suruh kita menjadi sesiapa yang dalam plot itu yang Allah ceritakan. Maka negeri yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam kisah ini, Allah sebutkan dan berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang ashabal qaryah, penduduk satu bandar. Allah tak ceritakan mana-mana, maka bandar itu dia boleh jadi bandar yang kita duduk sekarang kan. Rasul, Allah tak sebutkan 2-3 Rasul yang diutus itu. Maka utusan yang Allah utus itu, dia boleh jadi apa? Boleh jadi sesiapa sahaja yang berada di sekeliling kita. Lelaki yang berdakwah itu mungkin boleh jadi kita. Dan kaum yang menolak, Allah tak sebutkan kaum apa, tetapi boleh jadi kaum itu adalah kita. Kenapa Allah tak sebutkan dalam cerita Yasin inilah? Semua nama tu Allah tak sebutkan. Kenapa? Kerana Allah sedang minta Nabi Muhammad suruh bawakan kisah ini kepada Quraisy di Mekah. Maka Allah nak Quraisy Mekah fokus kepada cerita, jangan fokus kepada apa? Nama-nama yang disebut. Sebab kalau disebutkan nama-nama tu, kadang-kadang kita apa? Kita akan terganggu, distracted dengan nama-nama yang ada dalam tu. Kan kita duk sebut, ingat nama tempat dia, nama dia ini, nama 3 orang Rasul itu siapa? Lepas tu nama lelaki tu siapa, nama kaum tu siapa? Nanti kita akan duk ingat nama-nama tu. Ceritanya nanti kita akan mungkin ada bahagian yang kita terlepas ataupun tak faham betul-betul. Maka kisah ini Allah minta Nabi Muhammad cerita dekat Quraisy Mekah, dan Allah nak bawakan
Allah nak suruh Quraisy Mekah itu masukkan dia orang dekat dalam tu. Ashabul Qaryah, bandar tu masukkanlah bandar Mekah. Rasul yang diutus masukkanlah Nabi Muhammad. Kaum itu masukkanlah dia orang kat situ. Dan lelaki yang berdakwah itu, maka masukkanlah mana-mana para sahabat Nabi yang datang berdakwah kepada mereka. Allah nak suruh masukkan sendiri supaya kisah itu mereka boleh relate dengan diri mereka. Dan memang Allah bawa kisah ini untuk mereka, untuk Quraisy Mekah ketika itu. Dan Allah nak suruh, sengaja Allah tak sebutkan supaya mereka fokus kepada cerita, tak fokus kepada nama-nama yang ada dalam cerita. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Ia hanyalah satu petikan sahaja, dengan satu mereka menjadi sunyi sepi, tak dengar lagi bunyi nak melawan, nak membangkang, nak membantah, dah tak dengar apa bunyi dah. Allah umpama nak apa? Nak menghina balik, mengejek balik mereka itu. Sekarang ni, lawanlah. Cubalah bantah lagi. Kan sebelum ni bila datang Rasul menjawab, membantah, cakap tu lah, cakap ni lah. Sekarang cakaplah, jawablah. Tak boleh dah, sebab apa? Sunyi sepi, dah tak dengar apa-apa pun lagi. Agar Allah berikan azab, Allah turunkan azab kepada kaum ini sesuai dengan perangai mereka ketika di dunia. Ayat 30. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang Rasul, melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Ya hasratan 'alal ibad. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba. Cerita siapa? Tentang apa? Kaum itu. Betapa besar kekecewaan dan kekesalan mereka bila tatkala kematian datang kepada mereka. Dan penyesalan yang datang setelah melihat azab. Adakah itu perkara yang berguna? Tidak. Tidak. Kan? Penyesalan itu perlu datang bila? Sebelum mati. Kan? Kita lihat pada surah yang ke-10 ayat yang ke-91. Pada muka surat 219. Ayat 90 dan ayat 91 surah Yunus. Surah Yunus ayat 90 dan ayat 91 muka surat 219. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang Muslim, yakni berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerosakan. Kisah tenggelamnya Fir'aun dan juga tenteranya. Dan ketika mana sedang menghadapi kelemasan itu, Fir'aun mengucapkan amantu, aku beriman. Sekarang aku beriman kepada Tuhan yang mana Bani Israel itu beriman. Wa ana minal muslimin. Dia nak jadi orang apa? Dia nak jadi orang Islam, nak jadi Muslim, Fir'aun. Baik. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah kata al-ana. Baru sekarang ni nak beriman. Maka asaita qablu, sedangkan sebelum ni engkau telah ingkar. Jadi Fir'aun telah cuba untuk nak beriman. Tapi waktu bila nak sedang nak lemas itu, sedang nak tenggelam itu baru nak beriman, waktu itu tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi mana nyawa tidak sampai ke kerongkongan. So selagi nyawa tak sampai sini, Allah masih terima taubat. Nyawa dah sampai sini, waktu tu taubat tak lagi diterima. Sebab bila nyawa dah sampai kat sini, orang dah tahu dah memang dia dah tak boleh nak buat apa dah. Dia dah putus asa dah waktu tu. Dia dah yakin ketika itu dia akan mati. Waktu tu suruhlah buat apa pun, beriman apa pun dia, semua dia akan lakukan. Waktu tu Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, waktu itu ada orang yang nak menginfakkan seluruh harta dia. Dia bagi ni untuk dia ni, ni untuk dia ni, ni untuk dia ni. Nabi kata dah terlambat waktu itu. Walaupun dia menginfakkan keseluruhan harta dia, dah tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lah panjangnya ayat 90. Tulislah Fir'aun tu, taubat dengan segera saat kita sedar atau disedarkan orang kita buat salah atau ingkar. Baik. Maka penyesalan Allah sebutkan akan dihadapi oleh setiap manusia. Penyesalan akan dihadapi oleh setiap manusia. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ma min mayyitin yamutu illa nadima. Tidak ada suatu mayat yang mati kecuali dia akan menyesal. Tak ada satu pun mayat yang mati melainkan dia menyesal. Nabi kata, kalau dia itu adalah orang yang baik, maka dia menyesal. Kenapa dia dulu tak tambah lagi amal? Kalau dia adalah orang yang tidak baik, maka dia menyesal. Kenapa dulu dia tak buat baik? Setiap orang yang mati dia akan menyesal, sama ada dia orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Dan tetapi untuk orang yang tidak baik, Allah sebutkan ya hasratan 'alal ibad. Betapa besarnya penyesalan dan kekecewaan dia ketika itu. Orang yang buat baik dia menyesal, tapi minima dia dapat merasakan balasan kebaikan yang dia dah buat. Minima bolehlah masuk syurga, kan, walaupun mungkin di tahap yang bawah. Akan tetapi
orang yang tidak melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, maka penyesalannya itu hanyalah satu bentuk penyesalan yang Allah sebutkan antaranya juga dalam surah Al-Fajr, surah ke-89, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan didatangkan kepada mereka pada hari ini neraka Jahannam. Dan ketika itu mereka akan ingat. Ingat dulu semua, dulu ada orang datang bagi nasihat, orang tegur, kan, yang dia marah, dia tanya kau siapa? Kau tahu tak aku ni siapa? Kan? Ingat balik, dia flashback balik semua tu. Dan dia menyesal. Dan dia nak bertaubat. Dan Allah kata anna lahu dzikra. Apa guna penyesalan ketika itu dah tak ada guna dah. Apa pun bentuk penyesalan ketika itu. Maka sebelum nyawa sampai ke kerongkong, itu kesempatannya untuk apa? Bertaubat. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan kebaikan sebanyak yang mungkin. Betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Kerana mungkin kita terfikir, aku dulu waktu muda, berpuluh tahun dah aku ni tak berapa sangat ikut apa yang Allah suruh. Akan tetapi selagi masih hidup, masih bernyawa, maka kesempatan itu masih lagi ada. Dalam riwayat menyebutkan hadis Jibril berjumpa dengan Nabi SAW, dan salah satu perjumpaan tu Jibril bertanya, wahai Muhammad, engkau tahu tak apa yang terjadi kepada Fir'aun ketika mana dia nak lemas tu? Malah Nabi Muhammad SAW kata, aku tak tahu. Sebab dia tak ada pun ketika tu kan. Maka malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, engkau tak tengok ketika itu aku menyumbatkan tanah ke dalam mulut Fir'aun kerana aku takut dia akan apa? Mengucapkan kata-kata taubat, lalu Allah akan menerima taubat dia. Betapa Jibril alaihissalam tahu luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Hingga kan kalau Fir'aun ketika itu mengucapkan kata-kata taubat, maka Allah akan menerima taubat Fir'aun. Dan dia akan diselamatkan ataupun akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka Jibril kata, kau tak tengok wahai Muhammad ketika itu aku sumbat mulut Fir'aun itu dengan tanah supaya dia tak boleh nak cakap. Biar dia mati dalam keadaan yang Maka sebelum tibanya satu petikan, perlu melakukan tindakan. Kerana nanti setiap orang yang mati itu dia akan menyesal, dan penyesalan yang paling besar dihadapi oleh orang yang tidak membuat apa-apa persediaan untuk hari esok. Dan Allah sebutkan antara perkara yang kerap dilakukan oleh setiap umat ialah ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperuluk-ulukkannya. Allah mengutuskan pada setiap umat itu ada apa? Ada nabi. Dan pada setiap umat itu pada sebagian umat itu adanya rasul yang Allah utus. Maka Allah ceritakan umat-umat yang sebelum ini, kita dah pernah dengar kisah-kisah umat yang sebelum ini, para nabi yang sebelum ini, Allah hantarkan kepada mereka, Allah utuskan mereka kepada umat mereka, lalu yang mereka hadapi adalah apa? Mereka ini diejek-ejek, diperolok, dipermain-mainkan. Antaranya adalah apa? Yang terjadi yang dilakukan oleh kaum ini, apa yang dia kata dekat Rasul itu? Ke atas tu, apa dia kata? Ayat ke-5 kata, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Engkau ni tak lain, kau dengan kami sama je. Kita adalah apa? Manusia. Kau tak ada kelebihan lebih daripada aku. Kau dengan aku sama. Macam mana pula engkau kata engkau ni rasul diutus oleh Allah, engkau dengan aku sama manusia. So kenapa pula aku kena ikut engkau? Sebab engkau dengan aku sama. Wa ma anzala rahman min syai'in antum illa takzibun. Dan Allah Ar-Rahman tak turunkan pun apa-apa
pemberitahuan tentang agama, tentang apa yang aku perlu buat, engkau ni memang penipu. Maka mereka apa? Memperolok-olok, merendah-rendahkan, memandang remeh apa yang dibawa oleh para rasul itu. Maka akibatnya apa? Mereka itu akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah datang pada umat ini rasul yang Allah utus, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu perkara yang sama yang terjadi pada umat ini, iaitu apa? Mereka yastahziun, memperolok-olok, mempermain-mainkan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi bawa. Dia kadang-kadang macam betul ke? Dia macam ragu-ragu. Betul ke? Kan? Kalau kita kita solat je, kita fokus buat baik, baca Quran je, kita akan dapat rezeki. Kan? Betul ke? Betul ke kalau kita berinfak, harta kita takkan kurang? So dia ada rasa apa? Ragu-ragu pada apa yang dibawa oleh Nabi dan apa yang Nabi lakukan. Daripada sunnah Nabi itu diberolok-olokkan, direndah-rendahkan, baik pakaian Nabi, cara Nabi, apa saja yang Nabi SAW lakukan, khususnya dalam pada bahagian agama. Nabi SAW juga antara perkara yang dikatakan kepada baginda ialah mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini ke yang namanya rasul? Dia ni makan makanan sama macam kami dan dia ni berjalan-jalan dekat pasar sama macam kami. So kalau dia pun makan makanan, dia pun duduk jalan-jalan dekat pasar, so apa beza dia dengan kami? Sama je lah. Kan? Maka itu antara bentuk apa? Olok-olok yang dibawakan dia, meremehkan. Yang dilakukan oleh Quraisy Mekah. Dia kata apa? Nabi adalah apa? Orang gila. Dia kata apa? Nabi adalah penyihir. Nabi adalah penyair. Dalam satu hadis yang panjang, saya bawakan sebahagiannya sahaja. Ketika mana Abu Lahab, pada suatu hari Abu Lahab datang berjumpa dengan Nabi SAW, nak negotiate dengan Nabi tentang dakwah baginda. Maka antara perkara yang Abu Lahab ini sebut ialah, dia kata, wahai Muhammad, kami akan bagi apa saja yang kau nak. Kami akan bagi jadi engkau jadi ketua kami. Kami akan kumpulkan semua kekayaan kami hingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Engkau cakap je lah apa sahaja, kami akan turuti. Dan wahai Muhammad, kalaulah engkau ni sakit, maka kami akan cari doktor yang terbaik untuk ubatkan kau. Kalaulah engkau ni berhalusinasi, disebutkan, kalaulah engkau ni berhalusinasi, sebab apa? Nabi kata dia dapat arahan daripada Allah, malaikat Jibril, dia dapat wahyu, dia pergi pergi ke Palestin dalam satu malam, naik ke langit. Maka dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau ini berhalusinasi, maka kami akan bawakan, kalau kita lah kan, psikiatrik yang terbaik untuk bantu engkau. So itu antara bentuk apa? Pandangan Quraisy kepada Nabi SAW. Mereka anggap Nabi ini ada sesuatu yang tak kena. Kan, ke macam orang sakit bipolar ke, ataupun orang yang berhalusinasi, kan, orang yang nakkan perhatian. Itu anggapan mereka kepada Nabi SAW. Hingga mereka memandang rendah, memandang remeh Nabi SAW. So mereka yastahzi'un. Mereka mempermain-mainkan, memperolok-olok. Dia buat jadi bahan gurau. Apa yang Nabi sebutkan itu dia buat jadi bahan yang main-main. Dan perkara itu akan terus terjadi hingga pada umat ini, pada hari ini. Orang yang mempermain-mainkan Al-Quran, orang yang betul ke, kan, kalau ikut Quran ni, kalau ikut hadis ni akan begini dan juga begini, betul ke? Dan dia ada rasa ragu-ragu. Itu kalau ikut ini akan jadi kolot. Dan kalau kita ikut ini, kita akan balik ke belakang.
Kalau kita ikut Al-Quran, nanti habislah semua orang tak ada tangan. Nanti semua orang tak ada kaki. Kalau kita ikut balik Quran, nanti tak ada orang tak boleh nak berseronok, tak boleh nak berhibur. Semua orang kena serius je. Semua orang kena pakai pakaian warna hitam je. Maka mereka apa? Memperolok-olok, memperlekeh-lekehkan apa yang dibawa oleh agama ini. Dan Allah sebutkan inilah antara sebab utama kebanyakan umat terdahulu musnah. Apa yang datang daripada Rasul, dia tak percaya. Dan apa yang datang lain daripada Rasul, maka mereka apa? Mereka mengambilnya dengan berlapang dada. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan, yang dibawa oleh Nabi, dia tak nak buat. Dia kata susah lah, dia kata makan masa lah, dia kata tak logik lah. Tapi apa yang dibawa oleh manusia, walaupun susah, dirasakan inilah dia kemodenan. Inilah dia yang dinamakan kebebasan yang perlu diadaptasi dalam hidup. Ma yati min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, mengejek-ngejek, memperolok-olok apa yang dibawa oleh Rasul daripada Al-Quran dan juga hadis. Inilah sebab kemusnahan umat-umat yang terdahulu. Allah bawakan hanya satu sebab ini sahaja yang perlu kita beri perhatian. Sebab itu pada surah yang ke-25 ayat yang ke-30, surah Al-Furqan, Nabi mengadu kepada Allah SWT tentang perihal umat ini. Nabi kata, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, Rasul berkata, wahai Tuhanku. Nabi mengadu, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku mengambil Al-Quran ini sebagai satu barang yang tidak diendahkan, satu barang yang dipandang sepi, satu barang yang dipandang sesuatu yang tidak berharga, dipandang enteng Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Rasul SAW. Tetapi umat ini dengan Al-Quran dipandang apa? Dipandang dia apa? Mahjura. Satu barang yang dipandang enteng, satu barang yang tidak diendahkan, satu barang yang tak penting. Kalau tak ada pun tak apa. Kan, kalau tak ikut Quran pun tak apa. Saya hidup macam biasa je, kerja macam biasa, kan, keluarga macam biasa, pendapatan macam biasa. So saya tak ikut Quran pun tak apa. Hidup saya okey je, jalan seperti biasa. Maka Allah adukan tentang kaum ini. Itulah Nabi datang dengan membawa Al-Quran, tetapi kaum ini buat apa? Yastahzi'un, memperolok-olokkan. Dia percaya tak percaya. Dia rasa tanpa Quran pun dia boleh hidup dengan sempurna. Kehidupannya berjalan lancar seperti biasa. Itulah bentuk apa? Bentuk ejek-ejekan dan juga memperolok-olok apa yang dibawa oleh Rasul itu. Dan kalau seseorang dia tidak menundukkan dirinya kepada Al-Quran secara sepenuhnya yang dibawa oleh Rasul, maka dia sedang mengejek apa yang dibawa oleh Nabi. Seorang doktor datang kepada kita bawa ubat ni. Kita pun dengar acuh tak acuh, ya. Habis je doktor bagi penerangan, kita ambil ubat tu masuk kita pun campak je dekat bawah tu, dekat alas kaki tu. Itu bentuk apa? Bentuk kita mengejek, merendah-rendahkan. Betul tak? Dan Al-Quran, orang yang mendengarnya dengan acuh tidak acuh, tidak memberi perhatian kepada dia, tak berusaha untuk nak baca, faham dan juga mengamalkannya, tolak dia ke tepi, mengambil cara hidup dengan cara yang selain daripada Al-Quran, maka itu umpama orang yang mencampakkan ubat yang diberikan ke atas lantai, memandang perkara itu tidak berharga. Dia sedang mengejek, memperolokkan ubat tersebut. Maka ini Allah sebutkan hanya satu sahaja. Allah tak sebut sebab penyesalan itu sebab apa. Allah tak sebut penyesalan umat terdahulu sebab dia bunuh lelaki tu ke, dia bunuh Rasul tu ke, dia buat apa-apa yang jahat. Tak. Banyak perkara kejahatan yang umat dulu buat terhadap Rasul mereka. Tetapi Allah hanya mention pada ayat ni satu perkara je.
iaitu dia mengejek dan memperolok, dia tak mengindahkan apa yang dibawa oleh Rasul. Dan untuk kita, apa yang dibawa oleh Rasul kita adalah Al-Quran. Maka orang yang tak mengindahkan Al-Quran, tak mahu memberi perhatian kepada Quran, dia rasakan Al-Quran akan membawa dia ke belakang, Al-Quran tidak akan membawa apa pun kebaikan, kemajuan kepada dia, Al-Quran tak bawa rezeki kepada dia, Al-Quran tak bagi dia kaya, maka dia sedang mengejek dan memperolokkan Al-Quran. Dan inilah satu sahaja sebab utama kehancuran seseorang itu. Di akhirat kelak. Mungkin di dunia hidup ni jalan macam biasa. Tetapi di akhirat, seperti Fir'aun, dia engkar kepada Nabi Musa. Lama tak waktu Allah bagi? Lama. Allah hantar Nabi Musa. Tak cukup. Allah hantar Nabi Harun sekali. Tak cukup. Allah perlihatkan di hadapan Fir'aun betapa para penyihirnya semuanya beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Banyak peluang Allah bagi. Akan tetapi apa terjadi kepada dia? Dia tak nak beriman kepada Musa. Menghina pula Nabi Musa. Menghina, kau nak beriman ke dengan hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Kau nak beriman ke kepada seorang yang hina ni, dan dia cakap pun tergagap-gagap, kau nak beriman dengan dia, nak ikut dia ni ke? Adakah setelah Fir'aun menghina Nabi Musa, tak nak beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun jadi miskin? Dia diturunkan tahta dia? Tak. Dia tetap berada di atas tahta dia. Kekuasaannya tetap. Kekayaannya tetap. Tapi dia menghadapi masalah itu nanti di mana? Kehancuran itu berlaku di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Maka orang yang tak mengindahkan Al-Quran, kehidupan dia boleh jalan seperti biasa. Bahkan mungkin bertambah baik setiap tahun pada pandangan dia. Pangkatnya naik, pendapatan dia meningkat, anaknya, keluarganya bahagia. Pada dia, okey. Akan tetapi itu adalah kehancuran yang Allah berikan kepada dia. Yang dipandang adalah apa? Kebaikan. Tapi kehancurannya nanti di mana? Dia akan nampak jelas nanti ketika di akhirat, yang mana ketika itu dah tak boleh nak ubah dah apa. Waktu di dunia, kalaulah dihancurkan ketika di dunia, bagi dia jatuh miskin, bagi bankrupt, kena buang kerja, bagi sakit, lumpuh, stroke, tak kisah. Apa pun bentuk yang Allah bagi di dunia, itu adalah bentuk kebaikan yang besar. Sebab dia boleh sedar sebelum nanti kat sana, kalau dia sedar di akhirat, waktu tu dah tak ada apa-apa pun yang boleh dilakukan. Maka untuk potongan ayat ini, pertamanya Allah nak menanamkan dalam diri kita bahawa Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan kepada sesiapa pun daripada makhluknya. Nak menghancurkan, nak memberi, nak mengambil, nak memusnahkan, nak menghidupkan, Allah tak perlukan. Wa ma kunna munzilin, kami tak perlu pun menurunkan sepasukan askar nak hancurkan satu bandar. Tak perlu. Pertama. Yang kedua, Allah akan menggunakan apa yang ada pada diri kita untuk nak menghancurkan kita. Allah boleh menggunakan apa yang ada pada diri kita untuk nak memusnahkan kita. Allah boleh gunakan harta, Allah boleh gunakan anak-anak, Allah boleh gunakan pangkat, Allah boleh gunakan umur, Allah boleh gunakan kesihatan, apa sahaja yang ada pada diri kita, Allah boleh gunakan untuk nak memusnahkan kita ataupun apa, memesongkan kita daripada jalan yang lurus. Dan di sini Allah gunakan satu suara yang pada asalnya memberi manfaat kepada manusia. Akan tetapi akhirnya dengan suara jeritan itu menghancurkan kaum ini. Yang ketiga, penyesalan itu perlu sekarang, bukan nanti. Yang keempat ialah beri perhatian kepada Al-Quran. Kerana orang yang tidak mengindahkan Al-Quran, dia sedang mengejek dan memperolok-olokkan Al-Quran. Dia sedang memandang rendah kepada Al-Quran. Okey, ini 4 pengajaran minimum yang kita dapat daripada ayat ke-28 hingga ayat yang ke
30. InsyaAllah kita berhenti setakat itu. Kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Soalnya kita habis lambat, ini kita habis awal sikit lah. Memang kita patut habis 10.30 pun, soalnya kita ambil masa yang lebih. Saya buka dulu jika ada soalan ataupun jika ada apa-apa tambahan. Silakan siapa yang nak berkongsi ataupun ada yang nak bertanya, silakan saya buka dulu. Ya Ustaz, Silakan Haji Zainal. Ahlan. kan dia ada bahasa Arab sikit lah, bahasa Arab kan. Silakan. Penggunaan penyesalan tu dia buat dalam bentuk kata seru Maknanya jadi kata seru pula, bukan awak menyesal sebagai perbuatan, tapi kata seru. Jadi Mas. ya hasratan, wahai wahai seru, wahai penyesalan, macam tu lah. Jadi Ustaz cuba hurai sikit kenapa dalam bentuk kata seru. Baik, jazakallah khairan Haji Zainal. Soalan yang saya tak sangka pun orang nak tanya. Baik, perkataannya adalah ya hasratan. Kita potong. Ya ini adalah kata seru. Yang kita terjemahkan dengan wahai. Dalam ya ayyuhalladzina amanu itu, ya itu saja yang wahai sebenarnya. Kan bukan ya ayyuha tu yang wahai. Wahai itu ada pada ya je. Kan sebab itu kita sebut ya Allah. So, wahai Allah. Kan ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. So ya itu saja yang wahai. Ya ini adalah kata seru. Hasratan ini adalah penyesalan. Hasratan dia adalah penyesalan. Baik. Ini bukan dalam bentuk kata kerja. Kami menyesal. Allah letakkan dalam bentuk apa? Allah letakkan dalam bentuk isim. So siapa yang dalam bahasa Al-Quran isim menunjukkan apa? Silakan, saya memang belajar bahasa Arab. Strong, mereka strong. L2, L2. Sifat. L1 pun dah belajar juga. Bahasa Arab, hasratan, isim. Ini hasratan, ini isim. Tandanya diakhiri tanwin. So isim menunjukkan apa? Isim Betul. masdar. Baik. Dari sudut poin tadaburnya apa dia? Sifat. Ustaz, tak berubah. Kekal sepanjang masa. Hai, Masya Allah. Isim menunjukkan sesuatu yang tetap teguh Tak berubah. dan tak berubah. Tengah baring Ustaz. Nak mute, nak unmute susah. Jangan buka kamera sudah Tapi dengar lah. Tak larat. Boleh kita katakan sebagai pelaku. Fa'il. Baik. So, ya hasratan. Ya adalah kata seru. Fa'il. Hasratan dia Allah letakkan dalam bentuk isim. Dia tanwin atas. Mungkin kalau bentuk fa'il itu dia akan berbaris depan. Ini okey. akan Ada berbaris. tanwin tu. Ada tanwin. Tanwin yang berbaris. Elwan dah tahu tu. masdar. Isim masdar. Pro Azila ni dah ke depan. Maka diletakkan dalam bentuk isim. So antara poin isim yang telah kita pelajari ialah apa? Juga satu yang tetap, satu yang teguh, satu yang tidak berubah. Maka Allah sebutkan hasratan ini asasnya terjemahannya ialah penyesalan. So Allah nak bawakan penyesalan mereka itu satu penyesalan yang sebab tu dah terjemah dia letakkan apa? Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa. Dan menunjukkan kekecewaan mereka itu besar, Allah letakkan dalam bentuk isim. Dan sebenarnya tadi Cikgu Melani kongsikan ini adalah dalam bentuk isim nakirah ataupun indefinite. Menunjukkan satu yang besar. Satu yang umum. Maka ini adalah penyesalan hasratan. Satu perkataan orang Arab bila ada sesuatu yang besar, sesuatu yang kita kata berita besar atau satu kejadian yang besar yang terjadi kepada dia, maka dia akan kata ya.
Ya tu bukan dia nak seru sesiapa, tapi dia nak menunjukkan kepada penyesalan dia. Dia macam nak, umpamanya macam dia nak seru orang semualah, nak bagi tahu sesuatu. Allah. Maka dia kata hasratan. Wahai besarnya penyesalan, wahai penyesalan. So yang dia suruh itu adalah penyesalan. Dia bukan kata aku menyesal. Dia tak kata aku menyesal. Dia kata hasratan, sebab kalau aku menyesal dalam bentuk fi'il, maka dia akan terkait dengan apa? Dengan masa. So mungkin dia telah menyesal dulu, sekarang dia tak menyesal. Ataupun sekarang dia menyesal, nanti ke depan dia dah tak menyesal. Macam anak kita lah kan, dah jatuh, luka. Naik basikal kan, lepas tangan, jatuh, luka. Sakit tak? Sakit. Nak buat lagi tak? Tak nak. Luka dah elok esok, lepas lagi. Sebab apa? Dah elok kan. So bila sebutkan aku menyesal dalam bentuk fi'il, mungkin dia terkait dengan masa. Bila cerita tentang perbuatan fi'il, dia akan terkait dengan masa. So mungkin dia kata aku menyesal, mungkin sekarang waktu tu dia menyesal. Ke depan tak tahu. Tapi bila diletakkan dalam bentuk isim, maka itu adalah pertama penyesalan yang tetap. Dia tak akan berubah. Dia akan sesal sampai bila-bila. Yang kedua, diletakkan dalam bentuk nakirah, menunjukkan sesuatu yang besar. So ini bukan penyesalan yang kecil-kecil. Ini satu bentuk penyesalan yang sangat besar. Boleh dikatakan penyesalan ibu segala penyesalan. Merangkumi semua bentuk penyesalan dalam dunia, inilah dia yang paling besar sekali penyesalan dia. Dalam seluruh kehidupan dia, dan banyak kali dia kecewa, banyak kali dia menyesal. Inilah dia penyesalan dia yang paling besar sekali. Dan sebab itu dia letakkan dalam bentuk isim, dia tak diletakkan dalam bentuk fi'il. Kerana nak menggambarkan betapa besarnya penyesalan hamba-hamba tersebut yang engkar kepada Rasul itu. Maka ya ini dia bentuk seruan, tapi dia bukan nak menyeru panggil orang, tetapi dia nak menyeru, nak menyatakan secara zahir penyesalan dia yang teramat sangat. Kita kalau kata kita kecewa sangat, kadang kedengaran kan bunyi ya Allah, kenapalah aku tak macam, kenapalah. Kita tak boleh simpan dekat dalam diri. Kita mesti akan kena ucapkan. Kalau kita betul-betul sedih, betul-betul kecewa, betul-betul menyesal, kita akan ucapkan. Kita tak mampu nak simpan dekat dalam diri. Tapi kalau kita kecewa yang sikit-sikit tu, kadang-kadang kita boleh simpan. Boleh tahan diri tu. Tapi kalau kita sedih sangat, kecewa sangat, dia memang tak boleh tahan. Sebab itu kalau orang yang contohlah kan, anak dia meninggal ke, dia akan meraung-raung kan. So menggambarkan sedihnya tu, keluarnya suara yang sangat tinggi. Maka ini kekecewaan yang tak boleh disimpan lagi dalam diri, tak boleh dibendung dah. Kena keluar dengan perkataan. Dan dia adalah bentuk penyesalan yang tetap. Dia tak berubah sampai bila-bila. Inilah bentuk penyesalan terbesar dalam kehidupan dia yang sampai bila-bila dia akan sesal tentang perkara ini. Wallahu a'lam. Itu sedikit tentang perkataan ya hasratan 'alal ibad. Harap menjawab soalan Haji Zainal. Okey, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat 28 tu kenapa dia pakai ma tak pakai la? Ayat ke-20. Oh, saya soalan Hajar Zimah tak jawab lagi tentang Tak apa. Nakhil dan juga Nakhil. Saya tak jawab. Saya habis kelas itu mesti ingat. Ma di depan ini. Ma dengan yang ujung ayat tu ada juga ma tu. Ma juga. Okey, baik. Ma aku namuddin. Ni nak masuk istifham juga. Kenapa digunakan ma? Ma ini terjemahannya, salah satu terjemahannya adalah tidak. Satu lagi digunakan untuk menyatakan apa yang dalam Quran ada waktu Allah gunakan la, ada waktu digunakan ma. Baik. So ini perbezaan antara penggunaan dalam bahasa Arab. La dia ada bentuk penafian. Begitu juga dengan ma ada digunakan untuk bentuk penafian. Tetapi la kadang-kadang untuk situasi yang tertentu ia digunakan untuk bentuk penafian yang dilakukan secara umum, ataupun bentuk penafian kalau dalam bahasa Arabnya an-nafi lil abad, bentuk penafian selama-lamanya, tidak terkecuali apa-apa pun. Baik.
Dan ma pula dia penggunaan penafiannya itu lebih ringan daripada, kadang-kadang bentuk penggunaannya itu lebih ringan daripada bentuk la. Dan dalam ini contohnya Allah sebutkan wama anzalna ala qaumi min ba'di min jundin. Tidak datang kepada mereka, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati sebarang pasukan tentera dari langit. Allah gunakan ma. Dan kita baca dalam ayat yang lain, ada tak Allah turunkan satu pasukan tentera daripada langit? Ada. Ya. Tapi pada situasi ini Allah sebut apa? Dia tak turunkan. Dia tak turunkan untuk situasi yang ini. Dia hanya turunkan hanya satu saja, dia tak turunkan tentera yang satu pasukan yang banyak. So itu dia. Maksudnya kalau dipakai ma tu maksudnya kemungkinan ada expectation lah boleh turunkan tentera dari langit lah, macam tu lah maksudnya. Ya. Oh. So itu dia tengok pada konteks ayat, penceritaan ayat tersebut juga. So dia berdasarkan dari technical sikit, perkara-perkara technical ni. So itu dia detail, memang kena kita kena membaca tentang ma dan kena baca tentang la ataupun tentang huruf penafian secara umumnya untuk lihat perbezaan penggunaan. Dan kadang-kadang untuk la itu dia lebih digunakan untuk bentuk penafian secara umum dan yang digandingkan dengan fi'il mudhari' ataupun isim. Adapun ma dia digandingkan secara umum, ada digandingkan dengan fi'il madhi, ada digandingkan dengan fi'il mudhari' umum. Dia digandingkan sebab ma selalunya akan datang selepas itu ada fi'il. So yang datang selepas itu fi'il tu. Kalau untuk ma dia kadang-kala madhi, kadang-kala mudhari'. Adapun untuk la kadang-kala selalunya adalah mudhari' dan juga isim. Sangat-sangat jarang digandingkan dengan fi'il madhi. Antara bentuk penggunaannya dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Baik, itu saja saya kongsikan pada malam ini. Semoga ada manfaat daripada ambil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la